Dana Amanah Tabung Amal Aidilfitri atau TAA mengagihkan lebih 1.35 juta dolar kepada lebih 3,000 penerima bantuan tahun ini. Dan buat julung-julung kalinya, majlis penyampaian itu menjelajah ke kawasan bandar dan diadakan di Pusat Convention Suntec City sempena acara Selat Fest Ramadan. Perasaan syukur dan gembira terpancar di wajah sekitar 60 penerima bantuan yang dijemput ke Majlis Penyampaian Dana TAA hari ini. Bagi lagi 2,950 penerima bantuan, mereka sudah pun menerima bantuan keuangan mereka menerusi Giro lebih awal. Dengan jumlah pemohon yang lebih rendah tahun ini, setiap penerima mendapat bantuan lebih tinggi iaitu sekitar $450 berbanding $400 sebelum ini. Para penerima bantuan TAA juga diajak ke Suntec City untuk menikmati suasana di acara Selat Fest Ramadan tahun ini. Ini kali pertama mereka menawarkan diri adakan pentas khas untuk pengagihan dana amal TAA 2024. Ini satu-satu platform di mana masyarakat melihat sendiri bahawa pengagihan kami bukan setakat di kejiranan tapi kita pergi ke pusat bandar. Dalam pada itu, Encik Hamsani turut memberi kemaskini mengenai kempen TAA tahun ini yang berterusan hingga 15 Mei. Dalam 3 minggu pertama Ramadan, ia sudah mengumpulkan sebanyak $500,000 dan sasaran TAA adalah lebih 1.3 juta dolar. Secara jujur saya mengatakan bahawa kempen tahun ini merupakan satu cabaran kerana kami memang terhadlah. Biasanya lah pengalaman kami akan dapat sumbangan yang melantun di saat-saat akhir Ramadan. Kerana mereka nak ambil berkat dan afdalnya di akhir Ramadan. Menteri Negara Pembangunan Negara Dr. Muhammad Faisal Ibrahim turut meluahkan rasa gembira terhadap sokongan serta keprihatinan masyarakat menerusi TAA. Beliau berharap ia dapat memberikan semangat kepada para penerima bantuan untuk membina masa hadapan yang lebih baik. Apabila kita menerima bantuan ini, kita pun boleh memikirkan bagaimana kita boleh membangunkan tabiat, ciri-ciri dan nilai-nilai untuk menyumbang untuk pembaikan kehidupan secara holistik di mana kita boleh menolong rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan memberikan sumber-sumber yang kita ada seperti masa, daya tenaga dan wang. Menurut TAA, lagi 200 permohonan sedang diproses dan agihan dijangka akan dilakukan selepas Ramadan. Darul Arkam telah melancarkan satu inisiatif baru untuk menyokong pembangunan dan pendidikan para pelajar yang bakal menjadi generasi pelapis asatizah. Menerusi usaha yang diberi nama Project Seed, Darul Arkam menyumbang $110,000 kepada 11 madrasah dan Persatuan Melayu Islam untuk memperkasakan usaha mereka mengembangkan pendidikan Islam di sini. Antara penerima termasuk Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah, Bergas dan Badan Agama dan Pelajaran Radin Mas. Project Seed is basically something that Darul Arkam wants to do in this month of Ramadan as a way of giving back to the society that has nurtured Darul Arkam in all these years through the Asatizahs who have helped our converts in understanding and appreciating the religion in the best way possible. Pelancaran inisiatif terbaru Darul Arkam itu diadakan sempena Majlis Berbuka Puasa Persatuan itu. Acara tersebut menghimpunkan sekitar 500 hadirin berbilang kaum dan agama. Tetamu terhormat, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli memuji usaha sedemikian bagi mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat. Saya gembira kerana di Singapura umat Islam banyak menjalankan acara berbuka puasa dan melibatkan kaum lain daripada kaum muslimin sendiri. Seperti Darul Arkam, bukan hanya mereka datang kerana mahu mengenal tentang puasa dan praktik-praktik orang Islam, tapi sekaligus mereka juga bersama keluarga yang sudah masuk Islam dan untuk menunjukkan kemesraan, rahmah dalam kita menjalankan acara berbuka puasa. Kempen tahunan bagi pencegahan denggi dimulakan sebulan lebih awal kali ini seiring amaran pihak Agensi Sekitaran Kebangsaan atau NEA
bahawa kes jangkitan denggi mungkin melonjak jika tindakan pencegahan tidak dilakukan sepenuhnya. Setakat ini, lebih 5,000 kes denggi dilaporkan sejak Januari lalu, meningkat seganda berbanding jumlah yang dicatat pada suku pertama 2023. 7 kematian turut dilaporkan dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, melebihi jumlah keseluruhan pada 2023. What's worrying is that this year we are seeing increase in number of cases. We have weekly dengue cases of more than 300 in this first quarter. So how can we repeat what we've done right last year to curb the number of dengue cases? And really this is, we need a lot of community collective actions. Kini terdapat 79 kelompok jangkitan denggi aktif di Singapura yang ditetapkan sebagai berisiko tinggi dengan kadar penularan terpantas dikesan di 4 kawasan ini. Pemeriksaan pihak NEA juga mendapati bahawa jumlah tapak pembiakan nyamuk Aedes di rumah penduduk meningkat 2 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Lantas, bagi menangani trend yang membimbangkan ini, kempen pencegahan denggi bertujuan memacu tindakan orang awam lebih awal daripada musim penularan di antara Mei hingga Oktober, tempoh di mana jangkitan didapati sering meningkat. Salah satu fokus tahun ini adalah dengan melibatkan para pesakit denggi di dalam strategi pencegahan. Ini dicapai menerusi pelibatan GP dan poliklinik di mana doktor memberi nasihat kepada mereka untuk kerap gunakan ubat nyamuk serta memakai pakaian yang tertutup demi mengekang penularan. Mulai esok, kamera lampu merah di merata negara akan turut digunakan untuk mengesan pemandu yang memecut. Langkah ini bertujuan untuk mengawal kemalangan maut yang berpunca daripada perbuatan memecut. Fungsi bagi mengesan kelajuan di kamera yang terletak di Holland Village ini serta di banyak kawasan lain akan dihidupkan mulai esok. Menurut pihak polis, kawasan ini antara yang paling banyak berlaku kemalangan atau perbuatan memecut. Tahun lalu terdapat peningkatan lebih 80% bagi kemalangan maut akibat tindakan memecut jika dibandingkan tahun 2022. Pada tempoh yang sama, operasi penguatkuasaan turut mengesan kenaikan 20% dalam kes memecut. Ramai pengguna jalan raya mengalu-alukan langkah untuk meningkatkan keupayaan kamera lampu merah ini.